Okay, the broadcast is live. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Waalaikumsalam warahmatullahi. Penonton-penonton, salam sejahtera kepada rakan-rakan kita yang menonton hari ini. Pada malam ini kita melancarkan satu rancangan buat bicara yang dikelolakan oleh kami berempat. Tak perlu diperkenalkan lagi. Sahabat kita Encik Amir Kushairi, saudara Amir Kushairi daripada Teluk Intan. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang berkopiah tu macam Abang Jamil. Encik Syukri Mansur, orang kata peguam. Assalamualaikum. Peguam hebat dalam bidang komersial, jenayah komersial, dan juga rakan bijaksana kita yang di bawah ni dengan robot tu. Cik Saiful Faizal, peguam hartanah daripada Ipoh. Apa khabar semua rakan-rakan? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Khabar semua? Okey. Kejap ya rakan-rakan, saya nak share sikit. Okey, tajuk kita pada malam ni seperti yang tuan-tuan tengok di bawah tu adalah new norm semasa dan selepas Perintah Kawalan Pergerakan. Yang mana perkataan new norm ni kita biasa dengar sewaktu PM kita lah. PM kita selalu menyebut dalam ucapan beliau, iaitu selepas ini kita perlu biasakan diri dengan new norm. Apakah itu new norm? PM kita lah. Mungkin ada separuh yang tak kata dia PM, tapi untuk semua dia adalah PM kita lah. Dan juga Cik Amir. Baru pagi tadi pun dalam temu ramah berita harian dengan Tun Mahathir juga, Tun Mahathir juga menyarankan kepada kita untuk membiasakan diri dengan new norm ni. Apakah itu new norm? New norm ni kalau ikut kepada apa nama yang kita faham lah, selepas daripada apa nama, dah ada nak tanya sekarang tu. Ada orang tanya tak? Belum Sabar, minta netizen bersabar ya. Kita terangkan dulu apa new norm. New norm ni kalau ikut apa yang PM kita kata, selepas ni kita punya normal tu dah berbeza lah. Kita tidak lagi bersalam-salaman, kita tidak lagi berpeluk-pelukan, jarak di antara kita. Itulah yang antara yang generally lah. Jadi hari ni kita nak minta Encik, pertama kali kita nak minta Encik Amir untuk ulas sikit apakah yang kita berbeza daripada apa yang kita buat sekarang ni dengan apa yang akan kita buat pada selepas tempoh kawalan kita ni tamat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okey, minta maaf ada batuk sikit. Terima kasih saudara Hakimi yang selaku moderator kita pada malam ini, dan sebenarnya dialah yang telah initiate pembincangan kita dan telah mencadangkan tentang sesi bual dan sembang marhain ni. InsyaAllah kalau lepas ni kalau kawan-kawan ada yang sedang melihat ataupun menonton, kita akan masukkan sekali sebentar lagi selepas ini ya. Ya, betul-betul. Bercakap tentang new norm, aku pun tak tahu, ni first time aku dengar kau cakap. Sebenarnya aku tak dengar pun apa tapi dia cakap. Nampak sangat Cik Amir tidak mengikuti Perdana Menteri kita kan? Tak, saya baca teks je. Okey. Okey. Kalau ikut fahaman orang biasa macam saya ni, new norm ni maksudnya new normal lah. Satu kita panggil pembaharuan yang kebiasaan yang baru. Kebiasaan yang baru. Kebiasaan yang baru. Maknanya kalau sebelum ni kita pagi-pagi kena pagi-pagi rutin kita pagi-pagi hantar anak pergi sekolah. Lepas hantar anak pergi sekolah, pukul 9 kalau ada court kita pergi court. Kalau tak ada court kita masuk pejabat. Lepas tu tengah hari kita ambil anak kita, lepas tu kita hantar transit. Kalau macam saya hantar transit, lepas tu dia pun pergi ke sekolah agama. Lepas tu petang kita ambil. Itulah rutin harian kita. Ya. Tapi kalau sekarang ni, apakah kebiasaan yang kita buat adalah kalau kita boleh bekerja, macam saya lawyer, tak semua kerja yang saya boleh buat, malangnya lah sebab mungkin sebab jabatan-jabatan kerajaan seperti mahkamah,
pejabat tanah semua tutup. Jadi apa yang saya boleh buat, katakan kalau ada klien nak minta buat agreement ke apa semua, kebiasaan yang baru kalau dulu sebelum ni kita buat di pejabat, sekarang saya kena buat dekat rumah. Itu antara kebiasaan kalau ikut daya pemahaman saya ni lah. Minta maaf kalau tak apa betul sangat kan. Tapi itulah new normal saya. Pagi-pagi bangun kan, solat subuh, lepas tu relax, lepas tu makan sarapan, lepas tu buat kerja sikit, lepas tu main Facebook, main WhatsApp. Tengoklah. Ya, terima kasih. Begitu juga saya rasa kebanyakan kepada kita, new norm kebanyakan kepada kita lah. Cik Amir, terima kasih atas ulasan tersebut. Okey, sekarang saya rasa boleh buka kepada soalan kot Cik Amir. Boleh. Mana Cik Ikhwan nak tanya soalan ni, silakan. Ya, Cik Ikhwan, tanya soalan. Oh, tak jadi tanya. Dah Lupa dah soalan tu. Dia lupa soalan tu. Dia lupa. Kali kalau dia ingat, dia boleh tanya balik. Tanya orang lain pula lah, tanya aku lagi. Aduh. Kalau saya boleh minta sikit berkenaan dengan new norm ni. Itu sebenarnya saya tunggu tu sebenarnya. Dia Suara buka dalam. mulut tu saya tunggu. Suara Saya dapat dalam. tadi dia mulut dia Cik pukul mat Syukri, kami dah. Tapi belum keluar lagi. Saudara Syukri bercakap ni baru rasa ada input lah kat dalam. Ya, betul. Apa yang saya katakan berkenaan dengan new norm ni, kalau kita tengok dulu kita lepak kedai mamak kan, di masa sekarang dan di masa akan datang belum tentu kita akan dapat melakukan perkara yang sama disebabkan oleh ada perkembangan terbaru. Kita tak kata itu satu masalah, mungkin dia adalah satu peluang. Ada perkembangan terbaru di mana terdapat wabak yang mungkin boleh merebak dengan cepat contohnya. Dan itu membuka peluang kepada disruptive businesses. Kalau kita kata dulu sebelum ni, ia adalah satu perniagaan-perniagaan yang mengganggu perniagaan-perniagaan konvensional sekarang ni, seperti mana macam atau berkenaan dengan delivery secara e-delivery dan macam Lalamove ke sebarang bentuk delivery, juga Food Panda kan. Jadi benda-benda tu yang menghidupkan atau memberi peluang kepada disruptive businesses ni. Tetapi dalam keadaan sekarang, macam kita tengok dulu kejatuhan atau orang kata kemerosotan operasi Nokia pada satu masa dahulu. Kerana Nokia ada pada satu peringkat dia tak nak berubah dengan dia punya keypad. Kan? Kita tahu waktu tu iPhone pun dah dia pakai touchscreen, Samsung pakai touchscreen dan orang banyak pergi ke yang baru. Jadi begitu juga nanti perniagaan-perniagaan yang mana konvensional macam kedai mamak, salon gunting rambut, semuanya akan buat perniagaan macam pergi ke rumah berbanding dengan adanya premis. Sama juga dengan peguam. Kalau macam kita cerita macam Cik Amir peguam kan, kita pun mungkin kita pada satu masa nanti kita banyak akan gunakan dalam talian. Maksudnya hikmat guaman dalam talian dan mungkin juga macam sekarang mahkamah di Malaysia telah mengaplikasikan atau mengamalkan e-review, e-filing dan mungkin dia juga nanti di masa akan datang pejabat tanah pun boleh buat electronic lodgement. Yang mana kita dah ada sebenarnya pejabat tanah tu dah sebelum PKP sebenarnya Cik Syukri. Pejabat tanah dah mula nak buat e-tanah. E-tanah. E-tanah ni dia merangkumi semualah. Ya. Dah Paknik pun ada e-Paknik macam tu. Contoh macam tu lah. Okey. Jadi tapi betul lah apa yang saya rasa betul lah apa yang Cik Syukri terangkan tu. Sedikit sebanyak macam tu lah. Oh ni soalan ni tak. Bagus lah soalan ni, bagus. Antara soalan, menanti Liverpool untuk dimakkan sebagai juara BPL, adakah ia dipanggil sebagai new norm bagi peminat Liverpool itu sendiri? Maaf jika soalan ini di luar topik. Oh tidak di luar topik sebenarnya soalan ni Cik Ikhwan. Soalan ni di dalam topik. New norm kepada dia bukan sebagai new norm kepada peminat Liverpool. Saya jawab sendirilah. Walaupun saya moderator tapi baju Liverpool ni dia cepat panas. Dia tidak new norm kerana peminat Liverpool dah biasa tunggu piala. 30 tahun tunggu. Jadi setahun lagi tunggu pun tak ada masalah Cik Ikhwan ya.
Dia Okey, Cik kejayaan Syukri yang ada apa nak tambah lagi? tak ada. Untuk Liverpool tu saya serahkan pada Cik Kimi lah. Oh tak, ni berkenaan dengan yang apa apa semua tu tadi. Saya mungkin agak Ada tambahan komersial sikit. apa semua? Setakat ni kalau kita bergantung kepada mahkamah lah. Kalau mahkamah tu ada membuat secara elektronik, maka kita akan bergerak secara elektronik juga. Dan setiap pengamal undang-undang pun kita kena persiapkan diri, persiapkan equipment, alatan dan juga maksud Cik Syukri tu kita kena adapt dengan perubahan lah. yes, betul. Kalau tidak kita akan ketinggalan. Maksudnya contoh masa kehakiman diperkenalkan, ada beberapa peguam yang mana orang kata lebih senior yang tidak IT savvy ni, mereka agak sukar, betul? Ya, betul. Menghadapi kesukaran lah. Peguam Okey. yang Cik junior Saiful boleh pula ada apa nak tambah berkenaan dengan hartanah ni? Pada saya, pada pendapat saya. Macam mana? Attend klien ke, buat agreement ke, adakah secara sekarang ni semua Kejap tuan-tuan. Dan siapa yang pasang VFB kat belakang tu, slow lah sikit. Fan-fan kat belakang tu. Terima kasih. Pasal bergema? Tak ada. Bergema. Tak ada. Okey. Silakan teruskan. Ada. Okey, macam ni. Saya pun lebih kurang tak ada apa tambahan, lebih kurang bersetujulah dengan apa-apa pendapat yang telah dikemukakan dan diutarakan oleh Cik Syukri tadi lah. Memang sangat bernas lah. Tapi dari segi attending client apa semua setakat ini, lebih kepada drafting agreement apa semua kita boleh through e-documentation lah, kita boleh submit untuk dia approval kan. Tapi untuk signing dan untuk ni memang we have to back to basic. Yang mana kita kena jumpa klien tu sendiri, kita kena attend. So in this kind of situation, it's been a difficulties lah pada peguam-peguam yang buat, peguam-peguam yang berkecimpung especially bidang hartanah ni, untuk kita nak attend klien kan, sebab sekarang ni memang musim PKP, kita tak boleh nak jumpa. So for the time being, the new norm is certain things kita boleh proceed, kita boleh adapt, but certain things juga we have to go to the basic, yang mana kita have to attend client, we have to attend to do documentation, to signing apa semua. So we still have to back to the square one lah. Kita kena still do the normal routine. So for the time being, memang kita, pada saya sendiri yang biasa buat conveyancing ni, memang kita tak boleh buat apa lah. Okay. So itulah pendapat saya. Okey. Baik. Terima kasih Cik Saiful. Okey, ni saya nampak ada Hazwan Arif bin Hassan ada komen. New norm bagi saya sebagai perunding takaful adalah kena solicit prospek melalui FB dan WhatsApp. Betul. Ini adalah antara seperti yang Cik Syukri bagi tahu tadi, antara perkara yang perlu kita adapt terhadap perubahan masa lah. Okey, Cik Amir. Ya. Sekarang ni waktu PKP ni kan, kita ada lihat, saya rasa Cik Amir sedar dan perasan bahawa masa stage PKP peringkat awal, peringkat kedua, kawalan agak ketat. Rakyat pun orang kata duduk di rumah semua. Tapi masa PKP 3 ni, saya sendiri kalau saya keluar pergi beli barang pun saya nampak rakyat ramai keluar di jalanan. Jadi apa pandangan Cik Amir berkenaan ni? Apakah yang menyebabkan rakyat keluar ke jalanan? Maksudnya bukan keluar ke jalanan untuk protes, tapi keluar dengan lebih ramai berbanding sewaktu PKP 1 dan PKP 2 ni, Cik Amir. Baik. Dan apa tindakan daripada pihak berkuasa? Banyak pula soalan dia. Okey, slow. Jawab panjang. Okey. Dia macam ni. Kita kena sorot satu persatu. PKP yang pertama hari tu ketika Ahmad Mohamad Perdana Menteri kita mengumumkan tempoh 14 hari. 14 hari. 14 hari yang mula-mula apabila diumumkan mula-mula, semua rakyat dah mula terkejut. Ya, ada yang panic buying lah, ada yang kata macam mana ni, nak tutup ke tak nak tutup ke kan. So semua orang dah jadi panik. Jadi satu fasa yang mula-mula dia dipanggil sebagai fasa yang saya sendiri katakan sebagai satu fasa panik ya, 14 hari yang pertama. 14 hari yang kedua ya, bila masuk dah PKP yang kedua, kita nampak rakyat dah mula adapt. Kalau dulu masa 14 hari yang pertama, PKP yang pertama, orang nak beli
orang berebut-rebut nak beli contoh roti Gardenia. Nampak lori je kejar lori tu untuk dapatkan roti Gardenia. Padahal ketika PKP yang kedua, saya sendiri secara peribadi bila kita pergi ke kedai waktu tengah hari, waktu petang ada lagi roti. Maknanya rakyat dah mula okey, relax dulu apa, tak makan roti pun tak mati pun kan. Jadi so rakyat dah mula boleh adapt. So aku nampak macam tu. Jadi bila dah masuk fasa yang ketiga, PKP yang ketiga ni pula, rakyat kata okey, mula-mula itu panik buying, aku panik apa pun tak jadi, okey je. Lepas tu aku petang-petang paling kuat apa, aku tengok DG punya pengumuman, berapa orang sakit, berapa orang positif, berapa orang yang dah meninggal dunia kan. So rakyat ketika itu dah panik tu, bila masuk PKP yang kedua dah mula adapt. PKP yang ketiga ni biasalah orang kita bila dah jadi dia jadi melemak. Itu pendapat aku dah. Dia jadi maknanya terlampau selesa. Dah jadi selesa, okey dah mulalah. Okey bila kita dah melemak ni, start lah. Mulalah masing-masing cuba cari kita panggil cari jalan macam mana nak macam test diri masing-masing dulu. Kalau orang yang nak berniaga, okey kita try macam mana kita boleh berniaga. Kalau orang yang nak buka construction, kita try buka construction. Dia lebih-lebih lagi bila ada pengumuman. Ni minta maaf saya cakap, lebih-lebih lagi ada pengumuman yang kurang cerdik saya kata. Bukan dia orang ni tak pandai. Okey. Daripada mana pengumuman tu Cik Amir? Jangan nak pandai kan. Kita jangan nanti kena ban tinggi ni. Kan? Pandai ya tuan moderator. Saya tanya. Pada saya pengumuman bukanlah kita nak kata saudara yang mengumumkan itu adalah kurang arif tentang perkara ini. Saya percaya beliau pun dah buat uji kaji, dah buat mesyuarat, dah buat perbincangan yang macam-macam. Cuma pada saya di waktu ini, waktu Perintah Kawalan Pergerakan, waktu pandemik COVID-19 ini adalah sangat luas, sangat penting sebenarnya apa saja mekanisme perbincangan mana-mana kementerian sekalipun, Kementerian MITI ke, Kementerian Pelajaran ke, Pendidikan ke, apa saja Kementerian Pertahanan ke dan sebagainya, kalau boleh rujuk dahulu kepada Kementerian Kesihatan Malaysia dulu. DG tu utamanya. Okey, betul. Rujuk kepada KKM, rujuk dengan MKN, Majlis Keselamatan Negara, bincang betul-betul baru umumkan. Yang saya nampak hari pertama PKP yang ketiga berlaku apabila yang contoh macam traffic jam dekat Puchong sebagai contoh, LDP Puchong. Dikatakan contohnya kononnya disebabkan kenderaan-kenderaan berat banyak di jalan raya. Ya, ini yang kesilapan yang telah terjadi apabila komunikasi yang telah diberikan ataupun pengumuman yang diberikan kepada rakyat marhain di luar sana seperti kita, marhain, kita telah salah anggap lebih-lebih lagi macam saya cakap tadi, bila dah melemak, cuba nak test, cuba try test, cuba nak buat sesuatu yang kalau boleh bila orang dah bagi pula tanggung, kita try lah. Orang kata macam tu. Itu pendapat saya lah peribadi. Okey, baik. Terima kasih Cik Amir. Okey. Saya nak tanya Cik Kimi Syahri mana-mana tu. Okey, yang ni saya akan jawab kemudian lah. Okey. Macam-macam soalan malam ni. Okey, Cik Syukri pula. Kepada Cik Syukri, saya nak tanya satu soalan lah. Cik Syukri pernah bekerja dengan Bank Negara, betul? Betul. Okey, jadi Cik Syukri, adakah Cik Syukri ni pernah terjumpa ataupun menghadapi situasi yang mana ada satu bencana alam ataupun pandemik menyebabkan satu ekonomi negara tu jatuh lah. Jadi apakah kalau ada pernah Cik Syukri terbaca atau lihatlah apakah yang perlu dibuat oleh orang kata rakyat marhain ni dalam situasi macam ni, orang kata kita punya persediaan masa akan datang daripada segi ekonomi dan juga kita punya backup lah macam mana? Baik. Faham soalan lagi tak? Faham. Berkenaan dengan apabila terdapat satu kejadian, peristiwa atau tragedi dekat sini, apa yang sepanjang 10 tahun 2 bulan saya di Bank Negara Malaysia dulu, apa yang saya belajar adalah persediaan sebelum terjadinya sebarang tragedi. Maksudnya sebelum adanya tragedi ini, kita tak tahu benda ni akan berlaku atau tidak, tetapi kita kena ada contingency plan, di mana yang satu kita kena ada terutama sekali untuk perusahaan atau perniagaan lah. Yang pertama kena ada business continuity plan, iaitu
pelan kesinambungan perniagaan atau operasi. Kalau apa-apa terjadi dekat komputer kita, laptop kita tiba-tiba start gambar ke apa kan, kita ada laptop lain, ada backup lain yang kita boleh guna. Itu contoh laptop mudah. isteri Amir contoh itulah. Okay. Contoh mudah ya. Dan kemudian kita ada juga macam dipanggil orang kata assessment of risk. Penilaian risiko setiap tahun. Penilaian risiko ni bermaksud bahawa apa yang perniagaan yang kita buat ni yang mana akan mendatangkan risiko kepada orang luar atau kepada kita. Dan bila kita dah dapat buat satu assessment, risk assessment ni, kita boleh tahu dekat bahagian mana yang ada kelompongan untuk kita cover, untuk kita cuba orang kata kurangkan risikonya. Benda tu tak berlaku. Benda yang orang kata disaster tu belum berlaku, tetapi kita nak kurangkan atau kita nak letak cushion supaya impact dia tidak berapa teruk apabila kita kena. Itu satu. Oh, okey. Faham. Dan saya bagi dua dululah. Itu yang setakat yang malam ni saya ingat kan. Dan bila kita kata yang pertama business continuity plan tu, ia termasuklah dari segi reporting structure. Kalaulah contohnya satu organisasi yang mempunyai ramai orang, siapa yang kita akan report apabila ada tragedi? Sama juga, siapa yang akan menyampaikan apa-apa berita kepada stakeholders, kepada orang luar apabila adanya satu tragedi? Dan kita kena betul-betul kena limitkan atau buat satu peraturan bagi satu organisasi tersebut bahawa jangan ada orang lain tulis benda lain dalam FB berkenaan dengan satu isu. Kalau kita kata contohlah, kalau contohnya kita kata dalam satu sekolah, dalam satu sekolah ni guru besar kata PKM je yang boleh bagi media statement atau apa-apa. Kan, itu adalah collective obligation untuk kesemua guru-guru. Tetapi tak bolehlah pula penolong kanan co-curriculum pula tiba-tiba tulis dalam FB benda lain. Kan? Itu yang kita kena jaga. Benda tu. Reporting structure, business continuity, dan berkenaan dengan business continuity juga kita kena ada contoh berkenaan dengan saya berbalik pada isu kita yang awal, new norm. Dulu kita simpan file dalam bentuk physical file dan apabila berlaku macam ni, maksudnya in the future tak mustahil dalam 10 years punya cycle mungkin akan ada benda kejadian macam ni, dan kita dah kena sedia untuk invest dalam cloud services. Kita kena scan dan masuk dalam cloud services. Tetapi macam cloud services kita tahu ada yang off the shelf macam Google Drive, OneDrive, Dropbox ke apa kan. Tetapi ada juga yang personalized yang mana syarikat-syarikat buat. Untuk yang off the shelf tu memang kita tak boleh buat apalah, bukan dengan perjanjian, tetapi kita tahu bahawa sistem dia memang robust. Yang memang susah untuk masuk atau orang kata dicerobohi. Tetapi bagi yang personalized ni, kalau kita contohnya kita invest in the cloud, dia macam virtual drive ke? Dia macam lebih kurang macam iCloud. Yes. Virtual drive tu lain lah. Virtual drive tu dulu kita simpan benda lain kan. Kalau kita simpan dah kenang benda lama lagi. Geran Yalah, sistem penyimpanan dokumen gitu. Yes, tetapi bila sistem tu kita kena tengok dari segi kalau yang macam yang untuk personalize tu kita dah kena tengok agreement, terutama sekali kita bagi perhatian kepada berkenaan dengan limit of liability, berkenaan dengan indemnity, dan berkenaan dengan confidentiality, kerahsiaan dokumen tu. Kalau apa-apa jadi, kita boleh saman syarikat tu. Kan? That is the safeguard lah. Itu setakat ni saya cakap itu dululah. Yeah. Cik Kimi ada soalan tu daripada Farhan, kawan kita daripada UIA dulu. Ya. Ya. Okey. Saya ingin bertanya pandangan sahabat-sahabat panel saya, apakah impact social distancing as new norm? Kerana gua nampak nampak social distancing yang akan punya impact besar menyuruh merangkumi banyak benda dari new norm yang lain ataupun minor, sebab bila social distancing ini merangkumi majlis keramaian, cara kita bersosial, beriadah. Okey, ini sebenarnya saya percaya dah disebut oleh PM kita sewaktu PM kita. beliau berucap sebelum ni. PM saya.
My PM. Okey. Okey. Jadi maksudnya kita kena ubah semua tu. Keramaian apa semua, kita mungkin boleh buat cara lain keramaian. Tak perlu meja kita boleh susun jauh-jauh macam tu lah. Tapi setakat sekarang ni kita tak boleh nak bayang lagi benda tu macam mana. Sebab tak tahulah kalau tuan-tuan pun ada pandangan lain tentang perkara ni, boleh ajukanlah kepada kita punya Betul. Tanya soalan live silakan. student. Kalau ada yang nak masuk pun dalam video ni pun boleh bagi tahu kepada saya, Ya, boleh PM saya. So nanti saya akan masukkan. Siapa nak masuk ke? Ikwan ke siapa nak masuk silakan. Saya boleh jemput, boleh masuk Saya video. tengah sembang dengan Suzardi Maulan ni. Suzardi Maulan kita punya financial planner. Boleh Mi, hantar link kita tadi Mi pada dia. Boleh masuk. Nanti aku masukkan. Ya. Tapi dia tengah makan dia kata. Kacau. Lewat makan tu bahaya tu, nanti perut besar sikit ni. Okey. Pol, boleh cerita sikit Pol, apa yang kau bully sedang buat sekarang ni? Pol, apa yang kau buat kat rumah yang tak payah cerita pasal kerja sangatlah. Kerja ni aku rasa kau dengan aku pun sama, kita lawyer, banyak jabatan kerajaan dah tutup. Jadi boleh kau cerita sikit tak apa benda yang kau boleh buat dekat rumah yang dirasakan sangat-sangat bermanfaat untuk bukan saja kita, anak-anak kita dan isteri kita. Ya, okey. Terima kasih saudara Amir atas aku jadi moderator. Dia apa yang saya nampak lah dengan fasa PKP pertama, kedua, ketiga yang kita lalui sekarang ni. Lebih kepada kita family bonding lah. It's honestly it's about bonding family. Kita lebih dekat dengan keluarga kita. Mungkin kalau kita tengok norma kehidupan kita seharian daripada Isnin sampai Jumaat, mungkin kita jumpa anak kita di macam kita yang bisnes sendiri-sendiri, kita boleh atur masa, kita boleh ambil macam saudara Amir cakap tadi, tengah hari boleh ambil anak sekolah, hantar transit apa kan. So in certain situation, setengah-setengah sahabat-sahabat kita yang terpaksa pagi-pagi buta nak hantar anak. So memang orang kata jumpa anak tu waktu sebelum matahari terbit dan selepas matahari terbenam. Jadi dengan situasi ini kita dapat merapatkan balik hubungan anak-anak kita lah. Macam saya sendiri pun macam saudara Amir juga, pagi hantar anak pergi sekolah, lepas tu terus anak tu transit apa semua, petang pukul 6, 6.30 baru ambil kan. Jadi dengan dengan keadaan sekarang ni, dia sebenarnya dia ada hikmah juga pada kita sebenarnya. Kita boleh kenal anak kita macam mana, kita boleh kenal isteri kita macam mana kan, especially macam sahabat-sahabat macam saya tak ada masalah, isteri saya pun partner saya di office. Jadi kita kenal lah dia pagi, petang, siang, malam, insyaAllah lah. Tetapi bagi sahabat-sahabat yang bertugas berasingan, jumpa isteri pagi dan malam baru jumpa balik. So now is the time kita boleh tengok, kita boleh sama-sama, kita boleh buat macam-macam perkara. Macam saya pun sekarang bangun pagi, bangun dia celik mata, termenung sekejap kan, lepas solat apa semua subuh tu, kita termenung sekejap, apa aku nak buat pagi ni. So at that time kita akan cubalah buat 1, 2, 3 perkara yang kata buat dengan anak-anak. Kemas rumah kan, kadang-kadang cakap anak, okey anak yang sulung tu, okey Aras vacuum depan, okey Aras vacuum tengah. Alright, so kita boleh manage, kita boleh atur, kita boleh disiplinkan anak kita kan. Di samping tu okey, tambah pula sekolah pun tak tentu buka bila Cik Sepul, betul? Tentu buka kan, betul. So macam anak saya sekarang ni dia dah ada online class pukul 10 sampai pukul 12. After that, okey Haras, you settle down everything apa semua, susun barang, okey tolong masak ke, tolong basuh pinggan ke. Okey, kalau anak yang nombor 2 perempuan tu, okey dia tolong mak dia basuh pinggan, yang Haras okey you kemas rumah, you kemas bilik. So okey petang dia sambung kelas lagi pukul 2.30 sampai pukul 4.30. After that, okey Haras jom kita keluar. Basuh kereta ke, kemaskan kandang kucing ke. So it's actually salah satu cara untuk bonding family kan. So yang anak pun dia boleh, mak dia, anak perempuan dia boleh baik dengan dia boleh orang kata main carom kan. Main carom kan. So macam-macam tu kat rumah ni pun. So kita banyak benda lah, main saidina, chess, carom, segala benda kan. So sekarang ni tengah tunggu pula meja pingpong datang online masa PKP ni. Meja beli pingpong pandai ke main? Beli meja pingpong, beli online lah kan. Tapi tak tahulah bila sampai kan. Jadi
kita actually benda-benda macam ni kita boleh buat. So macam siapa-siapa yang tak ada pun, saya ada tengok sahabat-sahabat lain buat aktiviti-aktiviti bersama dengan rumah. So mungkin yang anak kecil buat painting ke apa kan. So kita boleh buat sama-sama. So actually lebih kepada kerohanian lah. Kita dapat get to know deeper anak-anak kita, especially anak-anak yang tengah membesar. Macam anak saya yang sulung 12 tahun, yang nombor 29 tahun. It's a good time actually. Sebenarnya benda ni it's a good time for personally for me. Kita boleh kenal dia, karakter dia. Sebab zaman macam-macam anak-anak macam ni. Waktu-waktu macam ni it's a critical time pada diorang. So masa ni lah diorang nak membesar. Perubahan daripada zaman anak kecil kepada remaja. Dan mungkin Cik Kimi, saudara Kimi pun tahu anak dia pun yang sulung pun dah formal. So perubahan itu. So that's very important for us to tackle the situation. Kita nak tengok macam mana. So kita kenal dia macam mana. So dalam keadaan macam ni yang dia pun tak boleh nak keluar dengan kawan-kawan sangat, it's time for us untuk kita rapatkan diri kita dengan dia. Supaya bila dia dewasa nanti, dia membesar nanti, dia ingat dia tetap kepada family dia. Dia tidak akan cari kawan-kawan untuk mendapatkan pandangan. Dan inilah sebenarnya baik untuk kita. Walaupun Allah duga dengan macam-macam, it's a good thing for us. Untuk kita rapatkan lagi hubungan kita dengan anak-anak kita. Kita manjakan diri kita dengan anak. Sama juga macam Islam pun ajar. Masa anak tu kecil, kita kena tegas. Tapi bila anak tu beringkat remaja, kita kena menjadi kawan dia. So now is the time untuk kita kenal dia, untuk tahu apa minat dia, apa dia. Ini pun sebenarnya bukan saya punya, anak saya punya. Tapi kita letak. So bila kita tahu dia minat, kita belikan. So kita tahu, dia tahu kita minat dan kita tahu dia juga minat. So sometimes a few things yang satu dua perkara ni yang boleh jadi bonding rapat antara anak dengan kita. So kita boleh tackle dan kita cuba supaya anak-anak besok kita tak rasa jauh dengan kita. So mungkin kita dengan anak lelaki kita tahu macam ni cara dia. Dengan anak perempuan kita kena tengok macam ni cara dia. So now is the time. Kita dah ada 1 month plus ni. Kan? So kita boleh tackle dia orang. Kita boleh tengok dia. Okey. Ya. Okey Cik Saiful. Okey, sekarang kita buka kepada soalan daripada Cik Hasni Falina. Cik Amir, boleh tolong masukkan Cik Hasni dalam kita punya ni, dalam kita punya channel. Boleh kejap aku PM. Cik Amir tak buka mic. Baik. Saya cuba PM dia dulu. Saya Saya dah Oh, dia minta link. saya dah minta dia masuk. Dah bagi link dah Ya dah, semua dah settle. Dia dah request. Baik. Okey, inilah kelainan kita. Kita jemput yang bertanya soalan untuk muncul sama-sama dengan kita live di Facebook. Tapi yang lain jangan pula takut nak tanya soalan. Pakai tudung cantik-cantik boleh tanya soalan. Tapi yang lelaki tak perlulah pakai tudung. Tuan Ehwan, Suzardi semua tak perlu pakai tudung. Boleh tanya soalan terus. Kita akan masukkan dalam ni. Okey, apa soalan Cik Hasni tadi Ni dia. Okey, dah kita masukkan dia terus. Dia belum masuk lagi. Ya. Kalau ada je saya terus masukkan. Okey, baik. Okey, sekarang ni Cik Amir, kita ni semua majikan saya rasa. Cik Saiful pun majikan, Cik Amir majikan, Cik Syukri pun majikan juga Okey, nak tanya dah apply dengan subsidi SOSOL? Alhamdulillah, saya secara peribadi kita dah apply. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada kerajaan yang telah memberikan sumbangan sebanyak bantuan sebanyak RM1,200 kepada setiap pekerja-pekerja kita. Saya dah apply. Tapi RM1,200 tu Cik Amir, dia ada option sebenarnya, betul? RM1,200 ke RM600 tu? Aku ambil maksimum je. Nampak sangat bukan Cik Amir yang buat ni. Ni mesti staff dia yang buat. Saya monitor. Dia tak salah. Sebenarnya saya rasa ada dua option Cik Amir. Satu RM600, satu lagi RM1,200. Oh, jadi Cik Amir ambil RM1,200 lah. RM1,200 sebab dia sesuai dengan gaji minimum staff saya yang paling rendah pun RM1,200. Jadi kita apply RM1,200 lah. Kalau ada yang tak cukup nanti kita akan bincang dengan staff mana kita boleh top up, kita top up. Saya dah apply 11 hari bulan itu, kita dah submit berjaya 11 hari bulan hari Sabtu. Dan saya difahamkan kalau dalam grup-grup WhatsApp saya, lawyer-lawyer pun ada yang dah dapat. Ya? Ada yang dah dapat. Baru 5 hari submit dah dapat. Saya rasa ini antara benda-benda yang kita boleh puji lah. Ya, kita. Walaupun boleh puji, kita puji.
Tak, Cik Amir, benda ni juga adalah satu bantuan kerajaan kepada kita. Jadi ambil, kita kena ambil. Walaupun tak kira pandangan politik macam mana pun saya rasa. Sangat mendalam. Ini Sangat ini mendalam. memang tanggungjawab kerajaan. Memang Betul. dia kena buat. Yes, So, betul. Dan kita terasa sebagai tak? rakyat Marhen, apabila ada bantuan kita ambil. Betul. Betul. Ambil dulu. Ya. Ya. Undi cerita lain lah. Kan. Cik Syukri macam mana? Cik Syukri. Okey, ada soalan-soalan lain sebelum kita Mana? Cik Nana dimasukkan ni. Jawablah dulu apa yang Nana tanya ni. Okey, apa pandangan tuan-tuan berkenaan impak PKP kepada konvensi praktis? So saya rasa Cik Saiful paling sesuai untuk jawab perkara ni kerana beliau adalah peguam hartanah yang tersohor di Sor, benar. Amin. Ya. Okey, berkenaan dengan soalan tadi, saya nampak impaknya memang agak Macam mana daripada segi besar. harga rumah akan turun ke macam mana Cik Saiful? Pada ketika ini apa yang pasti memang harga rumah akan jatuh kan, tetapi dari segi conveyancing practice ni memang impaknya memang agak besar, yang mana sekarang ni semua kerja-kerja kita terpaksa tangguh. Di peringkat apa pun kita terpaksa tangguh, dan sekarang ni memang saya bertubi-tubi dapat WhatsApp, dapat SMS, call daripada klien macam mana status, yang mana kita memang tak boleh buat apa-apa sebab setengah-setengah bank tutup, setengah-setengah, kalaupun kita sebab bila konvensi, the main thing yang kita akan berurusan adalah dengan pejabat tanah, lembaga hasil dan juga bank lah, kalau kata buat pinjaman sama ada bank ataupun LPPSA lah kalau loan kerajaan. So yang mana kita tahu loan LPPSA sekarang pun tutup, bank-bank pun setengah-setengahnya masih beroperasi tetapi amat terhad, servis yang diberikan tu agak terhad, dan juga di peringkat kerajaan pun pejabat tanah pun memang tutup, jadi lembaga hasil pun tutup. Apa saya dapat tahu pun lembaga hasil untuk stamping buka pun untuk orang awam, tidak dibenarkan untuk peguam untuk membuat stamping apa-apa jua dokumen. Jadi memang agak sukar sebab kita stagnan. Sekarang kita sangkut. Sebab kita berurusan Maksudnya tak ada kerja yang boleh dibuat. Tak ada kerja yang boleh dibuat. Ada juga 2-3 kerja macam saya pun dapat dalam PKP ni, kita dapat kes 3-4 kes baru kan, di bank, ada bank bagi, ada klien yang berhubung nak bagi kes baru, nak prepare. Tapi apa yang kita boleh buat adalah dari segi documentation lah, preparing the documents, agreement apa, tapi kita tak boleh. Maksudnya tak ada kerja yang boleh buat. Tak boleh, kita tak boleh nak jumpa klien sebab everything kita kena deal face to face, kita kena signing itu semua. So benda tu semua tak dapat dilaksanakan. So memang hold semua. Okey. So dari segi Cik Nana boleh jauhkan sikit Facebook sebab bergema. Ya. Okey. Masukkan semula. Okey, kita jumpa. Kita ada soalan daripada Cik Nana tadi berkenaan dengan impact PKP terhadap conveyancing practice yang mana telah dijawab sikit sebanyak oleh Cik Saiful Faizal. Jadi saya nak tanya sikit lah kepada Cik Nana, apa difficulties sebab semua. Streaming ke? Ya. Okey, tutup Facebook tu Cik Nana. Masukkan semula. Okey, kita jumpa. nampaknya Cik Syukri tengah azan isyak ya. Okey, Cik Nana. Ya. Cik Nana. Ya, Okey, ya. tadi Cik Nana dah tanya berkenaan dengan impact PKP terhadap conveyancing practice yang mana dah dijawab sikit sebanyak oleh Cik Saiful. Jadi sekarang ni saya nak tanya sikit lah apa yang dihadapi oleh Cik Nana sendiri waktu PKP ni, dan apakah difficulties yang dihadapi oleh Cik Nana. Kita tanya ada soalan balik. Okey, sebenarnya sepanjang PKP berlangsung, seperti mana yang tadi salah seorang speaker tadi bagi tahu, kata pergerakan itu agak terhad dari segi pendaftaran tidak dapat dibuat dan banyak urusan lagi yang melibatkan yang berkait rapat dengan urusan conveyancing tidak dapat dilakukan. Cuma secara peribadi di firma saya, kami masih berjalan seperti biasa, cuma beroperasi dari rumah dan
melakukan kerja-kerja yang macam drafting agreements dan masih menerima new cases daripada klien-klien. Jadi sekarang kita just hanya mengumpul maklumat dan prepare untuk agreement dan kita stage yang drafting dan writing the agreements lah. Dan yang lain, urusan lain masih balas email klien dan juga daripada bank dan juga BPSA. Sebab walaupun dalam tempoh PKP LPPSA masih beroperasi tetapi dalam tersebut dengan sangat terhad. Jadi untuk kes-kes yang boleh berjalan dan kita boleh buat dan kita akan buat dulu. Cuma yang mana macam untuk attend execution client apa semua kita kena tunggu sehingga habis PKP lah. Cuma yang menjadi kerisauan kita adalah kita pun tak tahu bila PKP akan berakhir. Jadi selama itulah kita akan document pending untuk urusan-urusan lain dan sebagainya lah. Saya nak buat sedikit penambahan lah. Apa yang Okey, Cik Sepuh nak tambah sikit apa dia Cik Sepuh? kerisauan saya adalah apabila apabila PKP ni berakhir, Kuat sikit Sepuh, kuat sikit, mic dekat sikit. apabila PKP ni akan berakhir, yang saya nampak lah sekarang ni Suara everything put on hold. Everything mana kena tahan, kena tangguh dulu. So apabila dia habis besok PKP ni, dia akan datang serentak. Dia akan start serentak, ya, dia akan menderu tau benda ni semua. So dengan kerja yang backlog yang banyak ni kita kena buat on the spot. Lepas tu dengan klien akan expect, oh benda ni dah boleh buka, hari ni buka, besok mesti siap. Yep. Macam tu. Dan juga bank pun dia expect bila dia dah bagi lama, so everything nak kena. So saya nampak kat situ akan berlaku sedikit kelang kabut lah di kita sebagai follower convention ni. Yang itu saya menimbulkan sedikit kerisauan, mungkin sebab expectation orang bila PKP habis kerja dah siap. Macam tu. So tetapi hakikatnya apabila PKP habis kita baru nak start balik buat kerja. Tapi Dan mungkin lagi bergerak lagi lambat. Ya, betul. Saya rasa itu antara apa kerisauan peguam-peguam yang buat kes-kes convincing lah. Okey, ada apa lagi nak tambah Cik Nana? So far tak ada, cuma tadi sebab tajuk ni juga relate dengan new norm. So kalau saya boleh dapatkan pandangan dari mana-mana panel Cik Kimi ataupun sahabat yang berbaju kuning sendiri, apakah possible new norm yang akan kita alami dalam conveyancing? Convincing practice. Okey, Cik Sepuh atau Cik Amir boleh tambah? Tak, kita Okey, terima kasih Nana. Okay, Nana. Ada soalan lain kita akan jawab lagi. Kita buang macam tu. Itu kelainan kita sebenarnya. Kelainan. Ya. Okey. Apa soalan tadi pasal convincing new norm Soalan ni apa yang daripada segi praktis convincing lah, apa yang saya rasa saya pun dah jawab tadi masa awal, macam contohnya daripada segi signing agreement apa semua tu kita kena ada social distancing apa semualah. Tak apa, nanti kemudian kita boleh PM dia jawapan semua. Tak, pada aku cerita pasal social distancing is one thing, tapi cerita tentang undang-undang adalah undang-undang. Soal tentang betul. Sign agreement kena depan peguam. Kena depan peguam. Kalau sama juga kalau nak buat akuan sumpah dengan pesuruh sumpah, kena di hadapan pesuruh sumpah. Kena depan pesuruh sumpah. Dan kena dibuat di premis pesuruh sumpah tu, pejabat dia. Ya, betul. Bukan di rumah beliau. Bukan. Jadi sekarang ni dan satu lagi Cik Amir, runner tak boleh pergi. Runner tak boleh pergi. Kena peguam pergi. Siapa yang buat apa bahagian hal ehwal undang-undang apa mencadangkan runner pergi itu maksud saya tu pening pandangan cetek tu sebenarnya. Menyebabkan peguam sebenarnya dalam dilema, betul Cik Amir. Kita SOP ada tapi kita tak boleh ikut. Ya, KRU pernah cakap
aku di dalam dilema tu lah. Dalam KRU dilema. KRU dah lama cakap dah pasal benda ni. KRU dah lama cakap. Gila kau. Nak minta Cik Syukri nyanyi kan? Sebenarnya KRU tahu apa yang berlaku di masa hadapan. Kita minta Cik Syukri nyanyi lah supaya lebih dapat. Saya sebenarnya heran Cik Syukri tu bergerak atau tidak sebenarnya? Dia tak Gerak. berjalan. Saya sebenarnya saya teringat lagu KRU yang Bersatu Kita Maju Bersatu 2020. Kau cerita pasal bersatu pasal ni. Tak ada kaitan bersatu dalam show ni. Ada? Cik Amir, Lagu. Cik Amir. Kejap macam ni. Korang sambung. Aku punya bateri nak habis kan tiba-tiba kan semua terputus. Korang sambung dulu, korang sambung silakan. Cik Amir, apa namanya? Kabel daripada isteri kan? Kabel laptop. Kena pergi ambil. Kita jemput. Pinjam ini ya. Cik Amir, kita jemput satu apa nama financial planner sekejap. Suzardi. Bukan ni Nana lagi. Ya, Suzardi. Itu Nana. Itu Nana. Mana Suzardi dia tak klik link lagi. Kan? Mana dia? Tak ada pun. Cepatlah sikit. Sekejap. Lagi Kan? sebut. Aku kena cari ni kejap. Panggil. Okey. Ada tak ada? Oi, dia tunjuk mainan lain pula. Ini new norm ni. Sebab atas meja ni penuh dengan mainan anak aku ni. So saja je aku letak lah. Robot tu boleh pakai jadi apa pula? Ini dia boleh jadi cassette player. Ini legend. Cik. Boleh tunjuk sikit Cik Saiful. Dia apa benda tu? Soundwave. Nama dia Soundwave. Aku tak tahu macam mana nak transformkan dia lah sebab aku tahu beli je. Yang buat semua anak aku buat. Tak apa biar takut jadi mangkuk tandas pula. Itulah. Kalau jadi mangkuk tandas apa? Takut jadi apa yang dalam tandas. Dah nampak ada ikon 2-3 ikon marah ni. Kenapa ni? Marah dengan kita ke maknanya? Mungkin sebab apa? Mungkin sebab Cik Amir tiba-tiba keluar. Okey, soalanmu saya tak boleh nak baca. Okey. Sementara kita tunggu Cik Amir untuk masuk semula. Cik Syukri. Hello Cik Syukri, dengar? Dengar. Ya, Cik Syukri ada buat kes jenayah betul? Ada sikit-sikit lah. Saya banyak membantu Jadi Cik Amir. terangkan sikit pasal peningkatan pengurangan jenayah sewaktu PKP ni dan apakah impak dia pada masa akan datang pula? Berkenaan dengan kadar jenayah ni saya tak dapat nak komen. Saya sendiri pun tak dapat statistik daripada mana-mana pihak. Tapi apa yang saya dengar, jenayah berkurangan tetapi kita tak tahu jenayah apa yang berkurangan lah. Cuma ada juga yang saya terdengar bahawa terdapat juga berlakunya orang kata konflik rumah tangga sebab terlalu lama duduk di rumah ni. Baik, Cik Suzardi dah ada tu. Saya rasa boleh. Okey. Ini kita Cepat saja tunggu Cik ni. Syukri maklumkan Nurul Zakaria kemudian okey, Cik Suzardi dah ada. Cik Suzardi ni adalah seperti yang kita tahu adalah pakar kewangan yang tersohor di Malaysia. Selalu keluar TV Al-Hijrah. Okey, wow. Cik Suzardi. Wow, boleh terangkan sikit apakah contingency plan yang sesuai untuk rakyat-rakyat Manahan di kala PKP ni dan juga selepas PKP ni. Sekejap. Cik Suzardi tu pakai cap apa roh ni? Cap apa ni? Ada gambar ayam kat atas ni. Ini. Apa ni? Tim apa ni? Pasukan menanti Juara menanti Liverpool. Dia macam PM menanti kat dalam kurang ni kan. Pasukan new norm. Silakan, you never walk alone. Okey, Cik Suzardi silakan cerita. Dengar dah? Dengar. Okey, clear. Okey. Jadi komen pasal kewangan, senang cerita sekarang ni memang sepatutnya adalah masa untuk berbelanja, bukannya masa untuk menyimpan. Sebabnya sepatutnya kita menyimpan adalah sebelum-sebelum ni lah, waktu kita tengah senang, waktu banyak projek, waktu banyak benda masuk. Dan sekarang ni sebab semua orang dah tak boleh keluar, maksudnya majoriti daripada kita duduk rumah. Jadi bila kita kena duduk rumah, maka ekonomi tu tak bergerak.
Jadi beruntunglah kepada mereka yang telah ada savings. Cuma apa yang perlu kita doa supaya tempoh pergerakan terhad ni tidak dibuat dengan terlalu lama lah. Itu sahaja. Cumanya sekarang ni sebenarnya masa untuk kita berbelanja. Maksudnya jangan siapa yang diberikan rezeki untuk terus dapat gaji, terus ada projek, terus ada income tu, maksudnya masa sekarang ni jangan berhenti berbelanja. Berbelanjalah macam biasa, dan kalau tengok ada kawan-kawan yang berniaga kecil-kecil ke, cuba support dia. Macam saya kat taman-taman ni ada yang tengah berniaga benda kecil-kecil, kuih, ikan, mangga dan sebagainya tu. Kadang-kadang kita ada income lebihan, jadi kita faham orang macam ni bukannya nak jadi jutawan pun kadang sekarang. Orang macam ni memang dia just nak ada lebihan duit sedikit untuk dia pun nak makan atas meja dia. Jadi kita berbelanjalah macam biasa. Oh, okey. Maksud Cik Suzari ni ekonomi tu perlu berjalan sepanjang masa. Ya, Betul. ekonomi perlu berjalan. Dia tak boleh bergerak, dia tak boleh duduk macam kita tengah duduk kat rumah. Jadi sekarang ni pun jadi macam kita ni semua lelaki kat sini, jadi mungkin yang lagi pakar berbelanja di rumah kita tu mungkin isteri-isteri. Kan? Berbelanja online. Okey, baik. Betul tu. Jadi jangan marah mereka berbelanja online tu, memang diperlukan saat ini sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain. Mungkin orang tu dengan sale yang kita bagi kat dia, itulah makanan dia untuk hari tu. Okey. Tapi Okey, dari jap. Tapi dari sudut untuk berbelanja tu perlu ke kita kawal isteri kita? Kalau tak kawal kan keluar meja pingpong sampai 2 kan? Macam mana tu? Mana tu? Boleh bagi komen sikit. Maksudnya kita faham lah. Maksudnya orang lelaki ni dia belanja lain sikit. Orang lelaki ni dia senang cerita belanja ikut list. Maksudnya apa yang isteri bagi dekat kita tu, itulah kita beli dekat kedai. Tapi orang perempuan ni cara belanja dia lain. Maksudnya contohnya kadang-kadang dia nak beli daripada Foodpanda ke apa ke. Jadi tak apalah. Mungkin hari tu dia rasa nak makan benda lain, dia tak nak masak, maka dia nak belanja. Tak apalah, maksud benda tu adalah satu benda yang baik sebenarnya sekarang. Sebab sebab kita pun kena ni lah, walaupun selain daripada doktor-doktor, Foodpanda, runner-runner yang di luar tu pun adalah salah seorang yang banyak berkorban lah pada saat-saat sekarang. Jadi kita kena hargai mereka. Kadang-kadang dia minta upah tak banyak pun. Jadi setakat beberapa ringgit tu macam kita ada lebihan duit tu, bagi je lah. Tak perlu nak berkira dalam keadaan sekarang ni. Okey, terima kasih. Satu lagi Cik Suzadi, saya nak tanya soalan lah. Cik Suzadi juga adalah seorang trainer, betul? Betul. Jadi macam mana industri trainer selepas ni? Itu memang satu masa dia tak gelap tapi kelabu. Oh, kelabu. Dah ada contingency plan? Sebab dia kelabu sebab kita tahu orang tetap perlukan pendidikan macam anak kita nak sekolah semua. Cuma kita tak boleh nak jangka bila diorang ni akan mula datang macam biasa. Sebab yelah kita datang training mana duduk 1 meter. Kita datang belajar paling mesti duduk rapat-rapat. Jadi sebab kalau kita buat training ada kos, ada dewan latihan, hotel ke, bilik seminar ke, benda tu semua kena bayar dan kita bayar ikut packs. Kalau nak jarakkan 1 meter, bayar sama 50 orang. Tapi takkan boleh muat 20 orang sahaja. Jadi benda macam tu. Jadi sebenarnya kita bergantung kepada kerjasama semua orang dalam PKP ni. Maksudnya kalau semua memang dah berjaya putuskan rantaian virus ni satu, lepas tu kita tengok jangkaannya memang sekurang-kurangnya 6 bulan lah orang akan takut-takut ataupun lebih berhati-hati lah. Maksudnya tidak lagi senang-senang nak salam kita, senang-senang nak duduk sebelah kita. Jadi industri training memang benda macam tu. Memang kita akan duduk rapat-rapat dalam kelas semua sebagainya. Mungkin terpaksa buat online lah untuk sementara waktu. Okey, baik. Terima kasih Cik Suzari Maulan ya. Pakar kewangan kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ada lagi ni, kita ada Syazwan. Okey. Ya, Pensyarah kita. Sorry, Tuan Apa pensyarah. tu betul? tak dengar. Cik Suzan, Assalamualaikum. Tak dengar, tak clear. Oh, tak clear. Mungkin tak pakai. speaker Cik Suzan. Speaker tak nampak. Wan, jangan dekat sangat Wan, macam Syed Saddiq Wan. Jom Cik ni dekat-dekat waktu. Sedih pula.
Jangan macam ni, jangan. Saya rasa semua tak patut. Macam ni tak payah awak, tak payah. Jauh sikit lah, jauh sikit. Okey. Cik Zazwan. Ada soalan ni. Saya nak tanya soalan sikit kepada Cik Zazwan. Ada soalan ni, mohon semua ada soalan tak? Ketika PKP ni macam Cik mana? Zazwan nak tanya soalan, saya nak tanya soalan ni. Silakan. Okey, apa daripada segi Cik Zazwan ni ada pensyarah saya tahu. Macam mana pula daripada segi pendidikan ni? Kita punya sektor pendidikan. Jauh sikit. Saya rasa dia punya ni pakai apa nama dia? Fish eye. Aduh. Okey. Sekarang ni di YTM kita dah mula balik semester. Jadi UiTM ni dia keluarkan perkeliling bahawa kita kena mengajar secara online lah kepada student kan. Jadi sebelum ni kita biasalah dalam kelas mengajar, kita nampak orang kan, kita boleh interact yang mudah apa semua dengan budak-budak kan. Tapi bila dah start PKP ni, normal baru dia ialah kita kena keluar dari zon selesa kita mengajar dalam kelas kepada mengajar secara maya lah. Yang mana kadang-kadang kita cakap tu kan, tak tahulah budak tu tak respon, dengar ke tidur ke apa tak ada. Sebab selalu dia pun tak tunjuk gambar dia pun live. Kan, kadang-kadang dia pun tidur pasang kan. So itu satu cabaran baru lah kan. Tapi kita tengok secara positif lah. So sekarang ni of course internet dekat Malaysia dah makin baik. Jadi capaian tu lebih mudah lah pelajar nak akses semua internet bahan-bahan dan sebagainya. Cuma mungkin normal baru bagi kami adalah bagaimana nak menjadikan satu proses pembelajaran tu sampailah kepada matlamatnya kan. Sebelum ni kita punya konsep pendidikan adalah kita pensyarah mentransferkan knowledge kepada pelajarnya kan secara berkesan. Tapi bila kita ada online ni, kita kadang-kadang tak boleh nak judge keberkesanan tu dengan lebih mudah lah. Jadi itu satu cabaran lah kan. Kalau tambahnya bila kita kadang-kadang kita bila kata internet, kalau pelajar-pelajar yang duduk di luar bandar ni internet kurang bagus, jadi kalau kita buat live sangkut lah. Jadi kita kena buat kaedah lain, kita kena record, kemudian kita kena engage mereka dengan Telegram ke WhatsApp ke apa-apa ke. Dan juga supaya semester berjalan kan? Jalan. Kat UiTM jalan. Exam pun ada? Tahun semester ni exam final dibatalkan. Oh, okey. Baik. Jadi dia evaluate tu continuous assessment sajalah 100%, tak ada final. Carry mark je lah kan. Oh, carry mark je. Carry mark je. Jadi bila macam ini baru cabarannya macam mana kita nak bagikan pelajar tu pembelajaran dia berkesan lah kan. Jadi itu satu cabaran lah bagi pendidik macam ni kan. Selain daripada tu, yalah bila kita work from home ni cabarannya bila kita nak transfer pendidikan tu, kita sekarang macam kami dia jadi macam ahli perniagaan lah kan, kerja tak ikut masa kan. Jadi kadang-kadang kita tak boleh nak ikut jadual kelas kita yang sebenar lah. Contohnya kan kalau kita pukul 10 pagi. Tapi masa tu anak-anak tengah kelang kabut, tak sekolah kan. Anak-anak tengah kelang kabut nak makan, time tu nak makan, nak mandi, nak basuh berak lah apa semua kan. Jadi kita kena atur kita punya waktu pengajaran kita tu fleksibel lah. Tak boleh rigid macam dulu kan. Kita ada waktu kelas pukul 10 lagi masuk kelas. Jadi mengajar budak-budak dan sebagainya kan. Tapi yang ni kita kena aturkan masa kita supaya fleksibel lah. Jadi bila ni satu normal baru lah kan. Sebelum ni kita kerja ialah ikut office hour kan. Sekarang ni kadang-kadang kita buat kelas waktu malam kan untuk mudahkan supaya masa anak pun dah. Student kan ada kehadiran student je kan. Dia online juga ke ataupun ada yang mengular? Mengular tu biasalah kan. Kan ada yang online betul letak muka orang lain ke, letak kad ke macam tu. Dia letak muka dia tapi dia letak profile picture je kan. Dia letak profile picture je, dia tak ada muka live dia. Tentu macam dia buat tu keras je. Macam tu.
Dia tengah khusus dengan Jadi biasanya kalau kita nak pastikan mereka sentiasa berada di situ dan tidak bermain Mobile Legend ke apa ke, kita akan selalu buat kuis lah di ujung slide video kita tu kan, supaya habis ni kita jawab. Kalau tidak, kita tahu dia tak main lah tu. Saya percaya cikgu-cikgu pun macam tu sekarang ni, sebab saya pun ada anak-anak saya pun hari-hari ada kuis dihantar oleh cikgu tu, baru tadi orang kata sekolah pendidikan khas. Orang kata bukan macam yang biasa, betul. Itu adalah salah satu apa orang kata evolusi dalam dunia mengajar lah. Masa itulah kata Cik Sazwan buat online kelas apa semua lah. Satu lagi Cik Sazwan saya nak tanya. Saya difahamkan Cik Sazwan juga ada buat kerja-kerja amal untuk orang-orang susah di musim PKP ni. Boleh cerita sikit pengalaman jumpa dengan orang di lapangan ni macam mana? Macam kita selesa di rumah dengan aircon, dengan elektriknya. Saya rasa boleh Cik Sazwan cerita sikit. Okey. Itulah apa nama, memang kawasan utara sebenarnya Malaysia ni kan, Penang, Kedah, Perlis ni kira orang kenal lah kawasan yang ramai orang yang pendapatan B40 ni. Kan, walaupun bukan PKP pun kan. Tapi bila ada PKP, maka kita nampak dia lagi nampak lebih kritikal lah. Dari aspek pendapatan tu kan. Jadi memang kalau sebelum ni orang yang mungkin dia senang sikit lah kan masa dia bukan PKP, contohnya dia berniaga macam tu kan. Tapi bila musim PKP dia tak boleh berniaga. Hilang dah. Habis bateri. Tak. Rasa dia rapat sangat lah. Skrin tu pening tengok. Wan, hilang Wan. Kabel daripada isteri dia ni. Ataupun saya rasa orang rumah dia kata, abang sembang dengan siapa tu? Ambil. Ada. Balik lah. Itu line tak clear lah kat sini. Okey. Alright. Ternyata macam Cik Amir tadi minta kabel daripada isteri. Okey, ada apa-apa lagi? Cik Amir ada nak tambah soalan? Amir pula hilang. Lari terus Cik Amir Amir pula hilang. Agaknya isteri dia mungkin cabut kabel dia tu yang buat dia start laptop tu. Okey, Cik Sazwan, saya jelas dengan apa yang diterangkan tadi lah, maksudnya pembelajaran semua dalam orang kata situasi yang baru, dan juga di musim PKP ni lebih ramai lah orang susah, betul? Betul. Ya, okey, terima kasih Cik Sazwan atas kesudian untuk muncul bersama kami. Jumpa lagi. Sama-sama, terima kasih. Salah orang rumah jangan ambil handphone kena. Baik. Cik Sazwan ni pun dia PKP kan dulu, dia PKPIM lah. Aku dah buang. Itu satu badan politik lah. Kita. Macam mana ni kita nak jemput dah Cik Ikhwan ni? Mana dia? Dia suka sangat tu, dia balik dia komen, nampak tu? Macam lah Cik Kimi tak kenal. Jemput. Dia memang dia attack pada Cik Kimi. Dia gendam. Saya rasa dia personal grudge ni. Dia personal grudge, nampak lah. Boleh lah, hantar link. Hantar, siapa-siapa nak masuk silakan. Okey, hantar Tapi saya rasa terkilan lah. Cik Kimi jemput semua fan Liverpool je lah. Dia tak ada jemput fan lain. Liverpool lah itu agak racist sikit lah. Okey. Kimi kalau dia pegang hidung tu maknanya dia tengah freeze, dia tengah bercakap dengan orang lain lah. Okey. Sebenarnya kita punya viewer ni tinggal 9 je, nampak sangat macam shock sendiri je sebenarnya. Koma ada share ke tidak Facebook ni weh? Kau ada share ke tidak dekat Facebook korang? Cik Kimi pun, Cik Syukri pun pegun dia je. Dia tak gambar. Kipas pusing nampak kipas. Tapi kipas pusing. Aduh. Aku macam mana ni kita dapat kalau dalam grup Let's Grab. Dah lebih sejam ni Cik Amir. Dah boring. Kita mungkin kena seorang kau nyanyi. Cokoi kau nyanyi jap. Nyanyi je Pak. Nyanyi lagu Carry tu boleh. Bagi sikit ucapan terakhir lah. Concluding remark. Asal kau nak balik lah? Yalah sebab dah sejam ni saya rasa ada Asma dah panggil kita nak gerak lah. Asma panggil lain.
Okey lah. Jadi apa yang saya nampak kita dalam masa kita berbicara atau berbincang ni, banyak yang input yang telah kita dapat secara santai. Tetapi pada masa yang sama, pada masa kita berbicara ni dan pada masa viewer tengah menonton ni, kita sentiasa akan teringat bahawa terdapat petugas barisan hadapan yang sedang bertugas, yang sedang menjaga keselamatan bagi memutuskan rantaian COVID-19. Dan bagi saya mereka ni adalah men in the arena, yang mana Presiden Roosevelt pernah berucap dalam satu ucapan di Paris pada 23 April 1910. Google sendirilah men in the arena ni, memang panjang sikit. Tapi apapun, saya berterima kasih kepada semua petugas barisan hadapan kerana telah bertugas, berkorban masa, berkorban orang kata risiko pada diri sendiri untuk menyelamatkan negara kita, rakyat kita daripada ancaman virus COVID-19 ni. Terima kasih. Terima kasih Cik Sukri. Cik Sepol ada apa nak tambah? Tak banyak yang saya rasa saya Closing lah, closing. atau boleh tambah. Closing lah. So sama juga macam Cik Syukri cakap tadi, banyak input-input yang secara tak langsung yang kita dapat, bukan saja dari segi tentang topik kita malam ni, tetapi banyak juga perkara-perkara lain yang kita dapat input juga daripada sahabat-sahabat kita yang masuk tadi, kan. Jadi seperti juga Cik Syukri, saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih lah kepada frontliner. Dan saya pun ada sahabat-sahabat yang memang tengah bertugas sekarang ni di luar sana, tak kira siang dan malam. Kita tahu macam mana kesusahan demi menjalankan tugas. Di samping itu mereka juga dalam secara tak langsung berperang. Frontliner ni berperang dengan dengan orang awam, berperang dengan emosi sendiri. Jadi jutaan terima kasihlah atas usaha dan segala penaklah yang mereka telah berikan kepada kita supaya kita boleh tenang, kekal tenang. Dia berkorban supaya kita boleh mendapat hikmah dan kita boleh mendapat rahmah daripadanya. Okey. Wajah Ustaz. Saya baru nak komen tu Cik Amir. Okey Cik Amir, menutup. Penutupnya saya nak minta ke Cik Kimi kejap lagi komen sikit ke mana arah tuju kita punya program ni, Bual dan Sembang Marhain ni, BDSM ni. Minta komen sikit lagi. Tapi sebagai saya ingin kira saya nak kita panggil Iko kan, gaungkan apa yang sahabat-sahabat saya telah nyatakan sebentar tadi. Tugas kita tak kira siapa kita, lawyer ke, ahli pakar kewangan ke, pensyarah ke, siapa sahaja. Ya. Tugas yang paling utama di waktu ini adalah kita kena putuskan rantaian. Jadi kalau katakan risau, katakan pejabat tak berfungsi, projek tak dapat jalan, kita kena fikirkan, kena pertimbangkan, kita kena dia macam dacing. Saya tak cakap dacing itu tau, macam dacing. Kita pertimbangkan mana yang lebih berat. Keutamaan di mana. Di mana dia, kita kalau dulu masa saya belajar dia ada fiqhu al-awlawiyat. Dia kita juga ada konteks dalam kaedah fiqh, dalam konteks kita memilih akhaffu darurain, kan, kita pilih mana darurat yang kemudaratan yang lebih ringan. Di waktu inilah sebenarnya kita kena gunakan akal fikiran yang Allah dah bagi pada kita. Yang paling penting buat masa ni, COVID-19 ni jangan main-main tuan-tuan, dia jangan main-main ya. Kalau dah kena tu dia akan merebak tu cepat. Jadi kita yang paling penting kena duduk rumah lah. Kalau keluar nak pergi kedai tu, pergi kedai je lah, jangan buat benda lain. Dan cuba spesifik. Nak pergi kedai tu cuba aim. Kalau katakan benda ni kita boleh dapat kat mana, Speedmart 99. Pergi terus Speedmart 99. Jangan pergi melencong-lencong, try 2, 3, 4 kedai. Dia ni akan menyebabkan usaha untuk memutuskan rantaian tu akan tak dapat mungkin personal shopper tiap kedai tu beza kot Cik Amir tu dia cuba setiap kedai. Tak wani nak cakap lah kan. So kena So kena lah. Jawapan selamat daripada Cik Amir Jawapan selamat, bijak jawapan Cik Amir tu. Cik Syukri diam, dia takut saya tanya soalan. Kan. Saya dah tutup. Okeylah, dia dah tutup. Okey. Ke mana kita punya hala tuju BDSM ni, Kimi?
Okey, hala tuju BDSM kita. Okey, hari ni kita cuma orang kata bagian pelancaran dan juga test Pilot run, test drive. Apa nama? pilot Kita run. punya broadcasting, orang kata test broadcast lah. Untuk lihat macam mana apa nama program kita ini dijalankan, dan mungkin konsep ni kita akan kekalkan dan juga kita tambah baiklah Cik Amir ya. Dan saya percaya kita akan kekalkan line up panel kita ni untuk masa-masa akan datang. InsyaAllah. InsyaAllah lah. InsyaAllah. Boleh. Jika ada topik-topik menarik lagi daripada akan datang. Dan juga mungkin kita akan menerima, sebab saya dah ada pengalaman sebelum ni apa nama buat bicara dengan Amin Idris apa semua, kita akan dapat soalan selepas itu. Kita akan dapat soalan selepas itu. Jadi kita akan jawab di episod akan datang. Maksudnya kita ni ada usaha. Kita akan jawab kemudian lah di apa nama siaran akan datang. Kita harap ke Cik Syukri akan Ini pun bawa geng ni. Dengan komen berkenaan personal shopper tadi, Cik Syukri macam mana? Kekal ke macam mana? Tak habis lagi ke? Alhamdulillah, apa SPM hari tu mak saya ajar saya masak. Saya kenal lah mana ketumbar, mana daun sup. Tapi saya tak akan tak akan underestimate orang lain. Sebab semua ni orang kata Allah bagi kelebihan pada saya bukan untuk kita tertawakan orang yang tak kenal mana halim mana lengkuas ya. Jadi insya-Allah kita doa sama-sama kita kenal benda-benda tu nanti. Selamat jawapannya. Okey, baik Cik Amir. Saya rasa saya perlu sebabkan Cik Amir yang kontrol kita punya session ni. Saya serahkan kepada Cik Amir lah untuk teruskan. Cik Kimi tak nak baca doa macam PM ke? PM last sesi nak baca doa dulu ke? Kimi tak nak? Tak ada. Okey. Saya jemput Cik Syukri lah untuk bacakan doa sebab dia pakai kopiah. Cik Syukri jangan baca doa masuk tandas Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyyan wa la mahruma wa la matruda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Okey, terima kasih banyak Saya selaku penyokong perak nombor 2 dalam Big Alamak. Okey, bye. Kekal waras.